Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan teruskan daripada 5.1e sehinggalah 5.1i jika sempatlah. Saya mengharapkan kita akan sampai 5.1i. Apa yang kita akan buat adalah kita akan bincangkan semua soalan-soalan yang terdapat dalam uji minda, dan saya mengharapkan banyak input yang kamu dapat lah. Pada masa yang sama, untuk kali ni kalkulator akan banyak digunakan. Jadi kalau ada kalkulator, sediakan dekat tepi lah, supaya kita semua sama-sama tekan. Pada kelas yang terakhir saya ada bagi tahu macam mana kita nak tentukan nilai-nilai yang ada dalam jadual ini. Bagaimana untuk menentukan nilai-nilai yang ada pada jadual itu? Dia bermula dengan 3 konsep yang asas, iaitu sin 30, di mana sin 30 sama dengan setengah. Kemudian cos 60 sama dengan setengah juga, dan tan 45 sama dengan 1. Maka sin 30 sama dengan setengah, cos 60 sama dengan setengah, tan 45 sama dengan 1. Kita dah tahu awal-awal lah. Jadi yang saya highlightkan ni, sin 30 setengah, cos 60 setengah, tan 45 1. Dan daripada sudut 30 darjah, 60 darjah dan juga 45 darjah, kita boleh terjemahkan kepada dua bentuk segitiga, iaitu macam mana nak ingat segitiga yang ada dalam set geometri kamu. Dalam set geometri kamu ada dua jenis pembaris segitiga. Satu adalah pembaris segitiga 60 30, yang dekat atas ni pada rajah 1B. Dan satu lagi pembaris segitiga yang ada dalam set geometri kamu adalah bersudut 45 darjah dan juga 45 darjah, iaitu segitiga sama kaki. Jadi daripada sin 30, kita ingat balik kita ada Socha Toa ni. Kita ada Socha Toa ni, di mana sin theta sama dengan opposite over hypotenuse, tentang per hypotenuse. Cos theta kita ada adjacent per hypotenuse, dan tan theta kita ada opposite per adjacent. Dan kalau kita lihat kat sini, ini adalah sin 30. Jadi sin 30 adalah tentang dengan hypotenuse. Jadi pada rajah 1B, sin 30 adalah tentang dengan hypotenuse. Maka sisi yang satu lagi ni kita boleh dapatkan dengan cara menggunakan teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Sebab tu kita dapat punca kuasa 2 3. Sama juga dekat sini, cos 60 sama dengan 1 per 2, di mana cos 60 adalah adjacent per hypotenuse. Adjacent tu sebelah, jadi ini 60. Sebelah betul memang 1, hypotenuse dah memang 2. Jadi ini kekal lah, iaitu punca kuasa 2 3. Dan satu lagi tan 45, bukannya pada rajah 1B, tan 45 adalah pada rajah 2. Jadi tan 45 sama dengan 1. 1 ni sebenarnya adalah 1 per 1. 1 per 1 kan dapat 1. Jadi 1 per 1 opposite over adjacent, tentang per sebelah. Jadi kalau kata ini 45, tentang sama dengan 1, sebelah pun sama dengan 1. Jadi untuk dapatkan hypotenuse adalah dengan cara punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, dengan menggunakan konsep teorem Pythagoras. Jadi hypotenuse sama dengan punca kuasa 2 2. Ini yang kita dah lihat pada minggu lepas. Jadi saya ulang balik je lah. Punca kuasa 2, simbol punca kuasa 2 ni sebenarnya dia ada nama lain, iaitu ini, di bahagian ini nama dia adalah sert. Sert itu adalah simbol macam punca kuasa 2 tu. Itu adalah simbol punca kuasa.
So kita akan rujuk balik jadual. In case kamu tak hafal, saya pun tak berapa nak hafal. Okay, tapi macam kat sini, di situlah macam mana kita isi kenapa sin 60 sama dengan punca kuasa 3, punca kuasa 2 3 per 2. Kenapa sin 60 sama dengan itu? Kerana ini 60. Okay, ini 60. Sin adalah opposite, okay, bertentangan per hypotenuse. Jadi 60 tentang dia adalah punca kuasa 2 3. Hypotenuse dia adalah 2. Okey. So, gunakan konsep So Catur tu untuk melengkapkan jadual yang lain. Baik. Nah, memang saya agak laju sedikit untuk yang ni sebab kita dah buat pada kelas sebelum ni. Okey. Jadi, kalau tak hafal tak apa, kita akan rujuk. Right. Cara saya pun nak jawab macam ni pun, apa yang saya akan buat, saya akan tulis dulu. Okey. Macam ni kan nak jawab soal 5.1E. Tak dapat. Okey, tapi apa yang saya akan buat, saya akan tulis 30, 45, 60. Okey, sin, cos, tan. Okey, ini tahu setengah, ini 1, ini setengah. Okey, kemudian tak ingat, buat macam ni. Ini 30, ini 60. So sin 30, 1 setengah, ini punca kuasa 2, 3. Satu lagi 45, 1 ni 45, punca kuasa 2 2. Okey, right. Selalunya saya tak gunakan yang ni pun. Okey, saya padam saya tak gunakan yang ni pun selalunya. Saya tak guna pun yang ni. Saya hanya guna segitiga ini saja untuk membantu saya menyelesaikan soalan yang lain. Jadi ini saja dah cukup. So saya bawa ni ke bawah. Okey. So katalah bermula dengan soalan 1. Jadi 3 cos 60 tambah dengan 2 tan 45. So saya ambil soalan yang saya highlight saja. So 1B 3 cos 60 tambahkan dengan 2 tan 45. Jadi 3 cos 60 ini 60. Jadi cos 60 adalah adjacent per hypotenuse, maka 1 per 2 tambahkan dengan 2 tan 45 iaitu 1. Okey, dan seterusnya kita gunakan kalkulator lah. Okey, tambah 2. So sama dengan 7 per 2. Alright. So ini yang dimasukkan tanpa menggunakan kalkulator, tapi nak cepat guna je lah kalkulator. Okey. Cuma yang awal-awal tu cara kerja yang ditekankan. Right. Seterusnya untuk soalan D. Okay, 3 sin 30. Sin 30 adalah 1 per 2. Kalau tak boleh nampak, tengok ini 30. 30 tentang hypotenuse 1 per 2. Tolak 2 cos 60. Cos 60 adalah 1 per 2. Okey, sepatutnya sin 30 cos 60 dengan tan 45 tak payah rujuk segitiga lah. Okey, 3 nisbah trigo tu kamu kena tahu. Sin 30 sama dengan setengah, cos 60 setengah, tan 45 1. Yang lain barulah kita rujuk segitiga dekat atas tu. Okey, jadi sama dengan 3 per 2 tolak 2 darab 1 per 2. So maka kita akan dapat jawapan bagi D adalah 1 per 2. Okey, seterusnya 4 tan 45 tolak 2 cos 60. Sekali lagi, tan 45 dengan cos 60 sepatutnya dah tahulah. Iaitu tan 45 sama dengan 1, cos 60 sama dengan setengah. Okey, yang ni tak payah tengah kalkulator kot. 4 dan 1 4. 4 tolak 1 3. Okey, tapi kalau tak pasti tulis je lah. 4 tolak 1, kalau tak yakin tekan je lah kalkulator tu. Okey, 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, seterusnya untuk soalan H. Okey, untuk soalan H, ni dia dah panjang sedikit. Okey. So apa yang saya buat, saya bawa dulu kat sini. Okey, jadi untuk soalan H, 3 tan 45. 3 tan 45, 3 darab 1.
4 sin 60. Okey, 4 sin 60 adalah sin 60 di sini opposite adalah punca kuasa 2 3 per hypotenuse 2. Okey. Hati-hati dengan kurungan tu. Right? Hati-hati dengan kurungan tu. Okey, tolakkan dengan 2 cos 30. Okey, kalau kamu tak nampak, katalah saya keliru lah dengan bracket tu. So tak payah tulis bracket. So 2 cos 30 bermaksud 2 darab cos 30. Cos 30 adalah adjacent, iaitu punca kuasa 2 3 per hypotenuse. Boleh je tulis macam ni. Okay, kamu nak tulis macam sebelah kiri ni tak apa. Nak tulis macam sebelah kanan ni pun tak apa. Okay, dua-dua boleh. Alright. So, kat sini hasilnya adalah 3 tan 45 adalah 3. Alright. Didarabkan dengan 2 punca kuasa 2, 3. Ditolakkan dengan punca kuasa 2, 3. Darabkan dengan 3 per 2. Okey. Last kenalah pakai kalkulator juga. Okey. So 3 darabkan dengan 2 darab punca kuasa 2, 3. Ditolakkan dengan punca kuasa 2, 3. Okey. Darab dengan 3 per 2. Okey, so jawapan dia bagi macam tu kan, 9 per 2 punca kuasa 2, 3. So, nak tulis macam mana? Kena tulis yang itu. Okey, jangan bagi jawapan kepada tempat perpuluhan. Kalau kamu bagi jawapan kepada tempat perpuluhan, kan toilah kamu gunakan kalkulator. Sebab arahan soalan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, bila jawapan tanpa menggunakan kalkulator, selalunya jawapannya adalah pecahan. So kalau kamu tengok soalan BDFH, BDH tu saya beri jawapan kepada pecahan. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah soalan J, 5 tan 60 darab 2 sin 60 tolak 3 sin 45 darab 4 cos 45. Okey, sama juga. Saya tengok macam tulis dalam bentuk yang sebelah kanan ni lagi mudah kan? Okey. Sama dengan 5 darab tan 60. Mana 60? 60 dekat sini. Okey, 5 tan 60. Tan adalah opposite, tentang, per sebelah, 1. Jadi punca kuasa 2, 3 sahaja. Darabkan dengan 2 sin 60. Sin 60 adalah tentang per hypotenuse. Okey, punca kuasa 2, 3 per 2. Okey, tolakkan dengan 3 sin 45. Sin 45 dekat sini. So sin 45 adalah tentang per hypotenuse. Okey, 1 per punca kuasa 2, 2. Darabkan dengan 4 darab cos 45. Cos 45 adalah sebelah per hypotenuse. Okey, jadi 1 per punca kuasa 2, 2. Okey. So dekat sini dah tak nampak apa nak buat. Tapi sebenarnya lebih kurang macam ni lah. 5 punca kuasa 2, 3 darabkan dengan punca kuasa 2, 3. Okey, kali ni saya tak nak guna kalkulator. Ni contoh saya tak nak gunakan kalkulator langsung. Tolakkan dengan 3 per punca kuasa 2, 2. Okey, 4 punca kuasa 2, 2. Okey. Yang ni memang tak nak guna kalkulator kan. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 2, dia akan jadi 5 darab 3. Kalau kamu tak tahulah. Ni punca kuasa 2, 3 darab punca kuasa 2, 3 sama dengan 3. Okey, punca kuasa darab punca kuasa hilang, nombor kekal. Okey. Samalah macam ni. Sebelah kanan pecahan darab pecahan, bermaksud kalau pecahan darab pecahan, yang atas darab atas. Okey. Penyebut darab penyebut, pengangka darab pengangka. So 3 darab 4, 12. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 adalah 2. Okey. So 15 tolak 6 sama dengan 15 tolak 6 sama dengan 9. Okey.
Ini kalau betul-betul tak nak pakai kalkulator. Tapi lah kamu dah buat sampai sini. Okay, kamu dah buat penggantian tu. Sebenarnya kamu boleh je terus tekan kalkulator. Tak ada masalah. Yang penting yang saya tanda right tu kamu kena tunjuk. Yang tu lagi senang betul tak? Okay. So, katalah saya nak semak. Betul ke jawapan saya ni? Gunakan kalkulator untuk menyemak. Tapi kalau ada terdesak, guna je lah kalkulator tu untuk menjawab. Punca kuasa 2, 3 per 2. Tolak. Salin balik je. Darab 1 per punca kuasa 2, 2. Okay, darab 4 darab 1 per punca kuasa 2, 2. Okay. Betul. Right? Jadi betul jawapan dia adalah 9. Okay. So ini adalah untuk soalan 5.1E. Okay. Di mana sekali lagi kita sebenarnya nanti kamu akan ulang balik tajuk ni, tika menengah atas dinamakan sebagai special angle, sudut istimewa. Iaitu sudut-sudut itu kita dapatkan tanpa tekan kalkulator. Right? Nak hafal memang tak boleh ingat. Tapi yang boleh kamu buat adalah hafal, ingat yang ni lah, bentuk segitiga tersebut. Okay, iaitu segitiga 30 dan 60. Satu lagi adalah segitiga 45 dan 45. Okay. So ini adalah keseluruhan tadi untuk soalan 5.1E, 5 soalan tersebut. Alright. Jadi seterusnya saya pergi kepada 5.1F. Okay. So 5.1F ni dia saya terus pergi kat sini je kan. Kenapa? Sebab 5.1F ni sekadar nak tukar sudut daripada darjah ke minit. Okay. Daripada minit ke darjah. Alright. So sekarang ni kamu hanya belajar sudut dalam unit darjah. Okay. Sebenarnya sudut dia ada banyak unit. Darjah, dia ada unit darjah dan minit. Dia ada unit darjah dan minit dan saat. Dia juga ada unit radian. Okay. Tapi kamu akan setakat tingkatan 3 ni sehingga darjah dan minit dan saat lah. Okay. Yang radian tu pun kamu tak sampai lagi. Tahun depan baru sampai tajuk radian tu. Okay. So untuk darjah, okay, konsep dia adalah 1 darjah sama dengan 60 minit. Ini konsep dia. Okay, 1 darjah sama dengan 60 minit. Okay. Simbol minit apostrofi 1 tu kita panggil macam tu lah, prime, kita panggil prime. Kalau tak tahu ni kita panggil perkataan prime. Okay, 1 darjah sama dengan 60 minit. Okay, simbol dia prime. 1 minit 1 minit sama dengan berapa saat? 60 saat kan? Tapi kita tak tulis 60 saat. Kita tulis double prime. Okay. Tapi untuk soalan sekarang ni dia hanya minta sehingga darjah dan minit sahaja. Dia tak nak saat. Okay. So dia nak darjah dan minit. So kalau kita lihat, okay, ni konsep dia 1 darjah 60 minit, 1 minit 60 saat. Okay. Tapi sekarang ni jangan banyak sangat fokus lah. Fokus dia dekat sini je dulu. 1 darjah sama dengan 60 minit. So untuk soalan A, 37.80 darjah. Okey, sebenarnya yang darjah yang 37 ni je kan. Okey, jadi sebenarnya adalah sama dengan 37 darjah. Yang mana kata minit tu, yang kata minit tu adalah selepas titik perpuluhan. Okey, maksudnya selepas point yang 0.80 darjah itu yang perlu ditukarkan kepada minit. Okay. Jadi yang 30 darjah itu dikekalkan. 0.80 darjah. Okay. 0.80 darjah itu yang perlu ditukarkan kepada minit. Kalau 1 darjah 60 minit. So kalau 0.80 darjah, kenalah darabkan dengan 60. Okay. So ni unit dia apa? Yang ini tambah. Right. Yang ni kalau tak nampak, buat kurungan. Okey. Jadi 0.8 darab 60
sama dengan 48. Okey, 0.8 darab 60 sama dengan 48. Maka kita boleh tulis jawapan 37 darjah 48 minit. Okey, kita akan tulis macam tu. Maksudnya yang mana tadi ditukarkan kepada minit, okey, kita akan tukarkan yang selepas titik perpuluhan itu yang akan ditukarkan kepada minit. Okey, seterusnya soalan C. 58.1 darjah. Okey, jadi yang darjah dikekalkan adalah 58 darjah dikekalkan. Dan 1 darjah itu, 0.1 darjah itu ditukarkan kepada minit, iaitu dengan darab kepada 60. Okey, jadi 0.1 darab 60, maka kita akan dapat 6 minit. Jadi jawapan akhir kita akan tulis 58 darjah 6 minit. Okey, so itu jawapan dia lah. Right, kamu kalau ada soalan, kamu boleh tanya pada ruangan chat saya akan baca pada ruangan chat. Okey, ataupun kalau tak terbaca juga dah terdesak sangat, kamu buka je lah mikrofon tu, tanya saya. Okey, seterusnya soalan E. 41.5 darjah adalah sama dengan 41 darjah ditambahkan dengan 0.5 darabkan dengan 60. Okey, unit ni sebenarnya tak payah tulis pun tak apa. Okey, sebab tadi saya nak menerangkan. So awal-awal saya tulis, lama-lama dah tak tulis dah. Okey, tapi jawapan akhir itu perlu ditulis unit tu. So 41 darjah, sebab ni setengah kan, ni mestilah 30 minit. Sebab setengah darjah. Okey, kalau tak confident, tekan je lah kalkulator. 0.5 darab 60 sama dengan 30. Jadi 41 darjah 30 minit. Okey, dan yang terakhir sekali adalah G. G 5.4 darjah. Okey, 5.4 darjah sama dengan 5 darjah 0.4 itu didarabkan dengan 60. Okey, so 0.4 darab 60 adalah sama dengan 24 minit. Jadi 5 darjah 24 minit. Okey, jadi ini adalah macam mana kita tukarkan daripada unit darjah sahaja kepada unit darjah dan minit. Okey, so dia perkara yang sama, kita terbalik saja. Okey, so kalau nombor 1 macam ni. Kalau nombor 2, okey, kita pergi kepada nombor 2. So kalau nombor 2 nak tukarkan daripada darjah dan minit kepada darjah sahaja. Okey, tadi kalau darjah nak tukar kepada minit, kita kena darab 60. Tapi sekarang daripada minit kepada darjah, dia berlawanan. So maka tadi operasi darab 60, kali ini dia kena bahagi 60. Okey, dia berlawanan. So untuk soalan B, okey, kalau 40 darjah 42 minit, okey, benda yang masih kekal adalah 47 darjah, kekalkan sebagai darjah. Tapi yang minit itu kita nak tukarkan kepada darjah. Okey, jadi tambahkan dengan 42 per 60. Okey, dah berbeza. Okey, kalau tadi daripada darjah kepada darjah dan minit, kita kena darab 60. Tapi sekarang daripada minit ke darjah, kita kena bahagi 60. Okey, jadi saya sambung. So 42 bahagi 60 sama dengan 0.7. Jadi sama dengan 47 tambah 0.7. So sama dengan 47.7 darjah. Okey,
So ini cara nak menukarkan daripada darjah dan minit kepada darjah. Okey, seterusnya untuk soalan D, 69 darjah 24 minit. Okey, sama dengan 69 darjah. Yang minit itu kita tukarkan kepada darjah dengan cara bahagi 60. Okey. So 24 bahagi 60 sama dengan 0.4. Jadi 69 tambah 0.4, maka jawapan dia adalah 69.4 darjah. Okey. Seterusnya F, 36 darjah 36 minit sama dengan 36 darjah tambahkan dengan 36 bahagi 60. Okey. So 36 bahagi 60 adalah sama dengan 0.6. 36 darjah. Okey, ataupun tak payah tulis pun tak apa. Tambahkan dengan 0.6 sama dengan 36.6 darjah. Okey. Dan yang terakhir sekali soalan H, 20 darjah 18 minit sama dengan 20 darjah tambahkan dengan 18 bahagi 60. Okey, kalau tak tulis darjah pun tak apa. Cara kerja biar betul je. Okey. So 20 tambah 18 bahagi 60 0.3, maka jawapan dia adalah 20.3 darjah. Jawapan akhir baru tulis unit. Okey. Jadi 5.1F adalah bagaimana kita nak menukar unit daripada darjah kepada darjah dan minit, dan juga daripada darjah dan minit kepada darjah. Okey, mudah saja. Nak tukar kepada minit darab 60, nak tukar kepada darjah bahagi 60. Okey, jadi ini bagi soalan nombor 2. Okey. Seterusnya 5.1G. 5.1G dengan 5.1H dia dah suruh guna kalkulator. Okey, jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan gunakan kalkulator lah. Saya keluarkan kalkulator dahulu. Okey. Okey, macam mana kita nak tukarkan gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai setiap berikut kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, yang ni mudah sajalah. Okey, sin 44, tekan je lah sin 44. Okey, kalau kamu tekan sin 44 saja, automatik soalan tu dah memang dalam darjah. Okey, so sin 44 dia minta kepada 4 tempat perpuluhan, maka sin 44 kalau tengok jawapan tadi adalah 0.6947. Okey, 0.947. Kita kecilkan pula. Okey, sin 44 adalah 0.6947. Okey, so samalah juga dengan cos tan. Tapi kalau ada dalam bentuk minit macam soalan D ni, okey, kalau dalam bentuk minit nak tekan macam mana? Takkan nak tukar dulu kepada darjah? Okey, jawapannya tak perlu. Okey, kalau jawapan tu ada darjah dan minit, okey, kalau macam soalan A, B, C, kamu tekan je lah macam cos 73.5. Okey, dapat jawapan. Tan 69.5. Okey, dapat jawapan. Tetapi sekiranya kalau soalan itu dalam darjah dan minit, okey, sama sahaja sebenarnya. Okey, kita akan tekan sin 51. Alright, macam mana nak dapatkan 51 darjah 24 minit? Kamu tak perlu tukar pun kepada dalam unit darjah. Sebaliknya, kalau kamu tengok pada kalkulator ni, kamu tengok pada mouse saya,
Okey, tekan butang ni. Okey. So bila tekan butang itu, dia adalah darjah. Nampak tu keluar darjah 51 darjah. Tapi dia ada 24 minit. So saya tekan balik 24. Okey, mana minit? Minit pun adalah butang ini juga. Okey, butang ini juga merupakan butang minit. Tekan butang tu. Okey, memang dia keluar macam tu. Dalam kalkulator MS 570 pun sama. Okey, dia akan keluar darjah-darjah. Tapi maksudnya adalah 51 darjah 24 minit. Okey, jadi tekan sama dengan. So jawapan dia adalah 0.7815. Okey, sin 51 darjah 24 minit sama dengan 0.7815. Okey, tak perlu tukarkan unit darjah dan minit tu kepada darjah. Okey, boleh tekan terus. Okey, sama juga dengan soalan E. Cos 30 darjah 21 minit adalah sama dengan, kita tekan je butang cos 30 darjah 21 minit. Okey, tak nak tutup kurungan pun tak apa. Okey, tapi nak bagi cantik tutuplah. So 0.8629 tu kena bundarkan. Okey, so kalau kamu bagi jawapan 0.863, salah sebab dia kata 4 tempat perpuluhan. Jadi kena juga letak kosong di belakang. Okey, 0.8630. Okey, soalan F. Tan 56 darjah 24 minit. Okey, so sama dengan tan 56 darjah 24 minit. Okey, sama dengan 1.505 1.5051. Okey, yang ini adalah dengan menggunakan kalkulator. Okey, ada lagi tak? Okey, sebelum tu, katakanlah soalan 5.1F tadi, pelajar tak ingat macam mana nak tukar kepada darjah dan minit. Sekarang memanglah ingat nak tukar kepada minit darab 60. Nak tukar kepada darjah bagi 60. Nanti lama-lama macam mana nak ingat? Okey, so sebenarnya kita juga boleh gunakan kalkulator lah. Okey, jadi katakanlah 72.3 darjah tadi. Okey, katalah ni kan, soalan ni saya nak tukarkan kepada darjah dan minit. So apa yang saya buat lah, saya tekan 72.3. Okey, saya tekan sama dengan, dia keluar yang tu, betul tak? Okey, so macam mana nak dapatkan jawapan kepada minit? Tekan butang darjah dan minit tu tadi. Selepas tekan jawapan, tekanlah jawapan dulu. Lepas tekan jawapan, tekan butang tu. Okey, dia tukarkan untuk kamu 72 darjah 18 minit 0 saat. Okey, so tak payahlah nak buat macam saya darab 60 bahagi 60. Okey, kita boleh terus je tekan. Okey, kalau macam soalan D 60.2 darjah. Okey, tekan butang darjah tu, dia akan bagi jawapan 60 darjah 12 minit. Okey, sekiranya kamu nak gunakan kalkulator. Okey, benda yang sama juga. Katalah soalan A, ni soalan A dan soalan B, E. So soalan A 65 darjah 54 minit. Saya tekan je sama dengan, saya tekan sekali lagi butang darjah tu, dia bagi dalam bentuk darjah. So sama dengan 65.9 darjah. Okey, so 70 darjah 6 minit sama dengan, tekan butang darjah sekali lagi. So jawapan dia adalah 70.1 darjah. Okey, juga boleh didapatkan dengan cara tekan kalkulator. Kamu tak perlu nak darab 60 bahagi 60. Okey, ada cara lain lah. Right, tapi sebab tadi arahan dia adalah tanpa menggunakan kalkulator kan. Okey, so laju sangat ke? Okey, ada soalan nak tanya?
Okay, kalau ada soalan nak tanya, saya buka sekejap sebab mana ke handphone saya tadi. Okay, saya buka sekejap kalau ada soalan sebab laju sangat ni. Tak ada Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada 5.1 H. Okay. Okay. 5.1 H, dia suruh mencari nilai X dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okay. So, ada beberapa cara. Cara yang diajar adalah kalau A tan X sama dengan 0.2162. Jadi, kalau X sahaja, tan pindah sebelah, dia akan jadi tan inverse. Okay, ataupun nama sebenarnya adalah arctangent. Okay, 0.2162. Mana nak dapat arctangent tu ada pada kalkulator, iaitu tekan shift tan. Okay, so tekan shift tan 0.2162. So kamu akan dapat jawapan X. Okay, dan perkara yang paling penting kamu tahu adalah jawapan kalau sudut. Sekarang ni semua ni sudut kan. Jawapan mestilah ditulis kepada dua tempat perpuluhan. Tak boleh lebih. Okay, tak boleh lebih. So mesti tulis jawapan. Kalau macam ni, jawapan dia adalah 12.20. Tak boleh lebih. Kurang tak apa sebab 12.2 boleh lagi. Tapi kalau lebih tak boleh. Okay, so itu cara yang pertama, iaitu shift tan, shift cos, shift sin. Mudah sajalah. Okay, ataupun siapa yang gunakan kalkulator yang satu lagi. Okay, katalah saya buat soalan B. Cos X sama dengan 0.5878. Okay, nak dapatkan X. Right, yang ni lagi cepat lah. Okay, so kalau cos X sama 0.5878, kamu nak dapatkan X, antaranya adalah tekan shift cos 0.5878. Okay, itu jawapan dia. Right, 54.00. Okay, ataupun cara lain adalah kamu salin balik soalan ni pada kalkulator kamu. Okay, cos X sama dengan alpha, sama dengan alpha kalkulat tu 0.5878. Okay, cara lain juga macam ni lah. Cos X sama dengan 0.5878. Tekan shift solve, enter. Okay, tapi nampak tak pelik jawapan dia tu? Ada negatif pula tiba-tiba. Alright, sebab dia nanti kerana jawapan dia ada dua. Okay, tapi untuk mendengar rendah kita tak ajar yang terlampau detail lah. Macam saya kata lah, yang detail tu semua bila dah masuk matematik tambahan nanti. Okay, so sekarang ni cara yang terbaik adalah tekan shift tan, shift sin, shift cos. Okay, saya sambung sikit sebab ni mudah je. Okay, C sin X sama dengan 0.4062, maka X sama dengan, okay, yang ni dia memang terus nak jawapan. Kamu tak payah tulis shift sin ke apa, tak payah tulis, terus jawapan saja. So shift sin 0.4062, so maka jawapan dia adalah 23.97. 23.97. Kalau kamu tulis 23.966, salah. Okay, selalunya kita galakkan
darjah. Okay, kata adalah salah sebenarnya, tapi kita nak galakkan. Okay, nak galakkan pelajar bila kata sudut dalam darjah, kalau ada perpuluhan, seelok-eloknya dibundakan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. So yang last ni, jadi shift sin 0.9121, so sama dengan 65.80. So X sama dengan 65.80. Okay, so saya buat sampai D sahaja, sebab target saya sebenarnya adalah yang I. Hari ni kita nak tengok yang I. Kalau kamu perasan, E, F, G, H, E tu mungkin complicated sikit lah, tapi yang F, G, H ni mudah saja. Okay, so sekarang ni tumpuan yang saya nak berikan sebenarnya adalah pada uji minda 5.1 E, iaitu problem solving. Okay, kalau kamu ada kertas, selalunya kamu dah cuba buat lah. Okay, kita buat sama-sama. Alright. Okay, 5.1 soalan menyelesaikan masalah. So kita dah ada kita dah tahu macam mana apa itu nisbah trigonometri, sin, kostan, so catowa. Okay, pada masa yang sama kita juga tahu macam mana nak cari sudut dalam darjah dan minit. Okay, kita juga dah diperkenalkan macam mana nak dapatkan nilai sudut sahaja dengan tekan shift sin, shift cos, shift tan. Okay, so sekarang dia gabungkan semua tu, okay, dan menjadikan satu masalah untuk diselesaikan. Okay, soalan nombor 1. Sebuah tangga lipat yang diletakkan di atas lantai membentuk segitiga sama kaki PQR. Okay, sudut PQR sama dengan 38. Okay, kalau PQR sama dengan 38, jadi yang satu sudut kat sini saja adalah 38 bahagi 2 lah, iaitu 19 darjah. Okay, dan panjang PR sama dengan 1.4. So kalau panjang PR 1.4, maka panjang ini sahaja adalah 0.7. 1.4 bahagi 2. Okay, apa lagi? Hitungkan panjang PQ. Kenapa saya cari separuh-separuh? Sebab kita nak fokus pada trigonometri hanya melibatkan segitiga yang bersudut tegak saja. Segitiga sama kaki semua tak boleh. Dia hanya melibatkan segitiga yang bersudut tegak. So kalau saya keluarkan yang gambar tu tadi, so saya ada 19, saya ada sudut tegak, dan saya ada 0.7. Soalan minta untuk dapatkan nilai di sini. Okay, PQ. Okay, so apa yang kita nak kena pakai? Tengok, ini sudut. Jadi ini adalah sisi bertentangan dengan sudut tersebut, dan ini adalah hypotenuse. Jadi kalau kita ada sudut, kita ada bertentangan, opposite, kita ada hypotenuse, kita akan pakai yang mana? Kita akan pakai sin. Okay, so kita akan pakai sin. Right? Sebab apa? Kalau kamu ingat kepada so catowa kan? Okay, so sin theta adalah opposite over hypotenuse. Okay, tetapi kita ini tak ada apa-apa lagi. Sebaliknya kita gantikan, iaitu sin 19 sama dengan 0.7 per PQ. Okey, jadi PQ sahaja adalah sama dengan 0.7 bahagikan dengan sin 19. Kenapa? PQ pindah sini jadi darab, ni pindah sebelah jadi bahagi. Tu yang jadi macam tu tu. Okey, selebihnya adalah dapatkan jawapan. Okey, 0.7 bahagi sin 19. Okey, beri jawapan kepada dua tempat perpuluhan, maka 2.15. Okey. Nanti saya akan letakkan ni, kalau kata mak cikgu lajunya. Okey, saya akan letakkan rakaman video ni.
So supaya kamu nanti boleh pause lah kalau rasa laju sangat, pause, ataupun kalau rasa tak faham, rewind. Okay, yang mana-mana lah yang boleh membantu kamu. Okay, nombor 2. Raja menunjukkan Aisyah memerhatikan sebatang tiang lampu. Sudut dongak, okay, ialah 55 darjah. Dah dilabelkan. Jarak di antara mata dengan hujung ialah 145. Juga sudah dilabelkan. Hitung jarak mengufuk. Nyatakan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Okay, ni laju sikit lah. So, ini sudut. Ini sebelah. Ini hypotenuse. So, kita akan pakai apa? Okay. Macam mana nak tahu? Okay, katalah kamu tulis. So, Toa kan. Okay, ini adjacent. Ini hypotenuse. Okay. So, kita nak pakai yang mana? Kita nak pakai cos. So, cos 55 sama dengan D per 145. Okey. Maka D sama dengan 145 darabkan dengan cos 55. Okey, 145 darab cos 55 adalah sama dengan 83.16. Tapi dia minta kepada 3 angka bererti sahaja, maka D sama dengan 83.2. Sebab dia minta kepada 3 angka bererti, bukannya kepada tempat perpuluhan. Okey. So ini adalah soalan nombor 2. Pendek saja cara kerjanya. Soalan akan main panjang. Okey. Nombor 3. Sikit lagi 2 soalan. Raja menunjukkan sebuah kapal dan rumah api. Sudut tunduk 41 darjah. Jarak mengufuk 200. Okey, nyatakan jawapan. Hitungkan tinggi rumah api tersebut. Okey, dia ada 2 cara kerja lah. Right. So kalau kamu tengok kat sini, saya gunakan pembarisan. Okey. Ni ni saya sambung kat bucu ni, sama je ni. Okey. Cara kerja yang paling mudah adalah bagi saya adalah gunakan segitiga yang warna ni, yang saya labelkan ni. Kalau saya, cara kerja yang paling mudah adalah saya gunakan yang ini. Sebab ini pun 200. Ini adalah H. Okey. Cara kerja yang pertama lah. Okey, cara kerja yang pertama. Jadi ini sudut, ini tentang, ini sebelah. Okey. So kita ada so catua. Okey kalau tak nampak tulislah balik kali. Kita ada opposite. Kita ada adjacent. So automatic kita akan pakai tan. Jadi tan 41 sama dengan opposite over adjacent. Okey. So H sama dengan 200 darab tan 41. Okey, 200 darab tan 41. Okey, berikan kepada 4 angka bererti 173.9. Okey. So cara kerja alternatif, sekiranya saya nak gunakan segitiga yang ni, ini. Sudut mana kita nak pakai? Dia adalah sudut-sudut lain. Antaranya kamu cari sudut dekat sini. Okey, ini adalah 48. Okey, ni 48 kan? So kamu tahu, oh ni opposite, ini adjacent. So pun boleh juga pakai tan 48 sama dengan
opposite over adjacent. Okay, so H sama dengan 200 bahagi tan 48. Sama tak? Okay, nampak tak lain kan? 200 bagi tan 48 lain. Ke saya salah kira? 90 tolak 41 apa? 49 patut lah. 49. Okey lagi 200 bahagi tan 49. Baru sama. Okey, sama juga 173.9. Okey. So kamu boleh gunakan pelbagai cara kerja. Yang penting dia mestilah menggunakan segitiga yang bersudut tegak. Okey. Last, soalan nombor 4. Sebuah piramid tegak PQRST mempunyai tapak segi 4 tepat. Okey, diberi bahawa W ialah titik tengah. Titik tengah apa? QS dengan RT. Okey. Dan panjang QT sama dengan 8 telah dilabelkan. TS sama dengan 6 juga telah dilabelkan. Okey. Titik P terletak tegak di atas titik W. Okey, faham. Hitung panjang PT. Kebat ni. Pada otak ni kan. Kebat lah. Okey. So, hitung panjang PT jika PW sama dengan 12. So, PW 12. Okey, kalau tak nampak, saya keluarkan. Ini P, ini W, ini T. Okey, PW dia dah bagi tahu 12. Ini sudut tegak. Soalan minta untuk kita cari T. Okey, macam mana kita nak dapat? First, kita sebenarnya boleh dapat panjang WT. Kenapa? Dia kata W berada di tengah-tengah. Okey, so W berada di tengah-tengah. Maksudnya saya kena cari QS. Macam mana saya nak dapatkan QS? Dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, sebab ini 8, ini 6. So QS sama dengan punca kuasa 2. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, so jawapan dia 10 lah. Tapi kalau tak sure, tekan. Okey, so QS sama dengan 10. Tapi dia kata tengah-tengah. Maka ini 5. Ini pun 5. Jadi, dengan itu, WT pun sama dengan 5. WR pun sama dengan 5. So, saya juga tahu dekat sini saya boleh labelkan WT sebagai 5. So, macam mana nak dapatkan PT? Masih lagi menggunakan teorem Pythagoras. So, PT sama dengan... Mak ada orang nak join. Okay. So, PT sama dengan punca kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, ni jawapan 13. Tapi kita check. Betul ke 13? Punca kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 13. Okey. So itu adalah jawapan bagi PT. So kita dah tahu ni pun 13. Pergi kepada soalan B. Saya tukar warna. Soalan B. Nilai sudut PTR. Okey, gambar kat sini dah tak nampak dah. Okey. Kalau saya tanya kat sini, sudut PTR sama tak dengan sudut PTW? Ada tak siapa yang cuba nak teka? PTR sama tak dengan PTW? Jawapan dia sama lah tak ada respon. PTR dengan PTW sama sebab PTW sampai sini, PTR sampai sini. So sudut masih lagi sama. Okey, so PTR dengan PTW sama. Okey, jadi kalau saya tengok kat sini, PTR ni terlampau banyak maklumat.
Okay, sebab ketiga-tiga sisi ini ada. So, saya boleh pakai sin sudut PTR sama dengan sin opposite hypotenuse 12/13. Saya juga boleh pakai cos. Saya juga boleh pakai cos sudut PTR sama dengan 5/13. Saya juga boleh pakai tan sudut PTR sama dengan 12/5. Tiga-tiga tu saya boleh pakai. Sebab semua tu nanti saya akan dapat jawapan yang sama. Okey, betul tak betul kita cek. Shift sin 12/13 67.38. Shift cos 5/13 67.38. Shift tan 12/5 sama dengan 67.38 juga. Maka kesemua sudut PTR tu sepadan dengan sisi-sisi segitiga bersudut tegak yang telah kita dapatkan. Okey? Boleh? Alright. Jadi ini adalah keseluruhan soalan dalam 5.1i. Alright. Saya akan hentikan rakaman dahulu sekejap.